Alhamdulillah, kerajaan kekuatan dan jemaah menteri je boleh membelanjakan lebih daripada 500 bilion untuk menangani masalah COVID-19 dan juga pakej-pakej rangsangan ekonomi untuk memertabatkan rakyat di dalam negara kita. Boleh pula kita boleh lakukan. Dan sebab itulah kalau dikatakan pada hari ini bahawa kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan Pakatan Harapan dan BN, kerajaan yang kekistokrasi, yang lemah, yang tak pandai mentadbir, saya ingat istilah ini sangat tepat kepada mereka. Hari ini kita macam-macam lah tengok pelbagai tingkah laku menteri-menteri yang ada, yang saya ingat jadi bahan jenaka. Menteri naik lembu lah, lembu pun heran. Engkau dulu cakap aku bodoh, rupanya ada orang yang lebih bodoh yang naik aku ni. Lembu pun heran lah, yang naik basikal ke ofis. Ini saya ingat cukup keterlaluan lah kalau kita nak memperlihatkan sebuah kerajaan yang dapat diurus tadbir yang baik oleh pemimpin-pemimpin kita. Kita pun tak tahu lah apa nak jadilah kepada kerajaan ni. Sebab tu saudara yang semati sekalian, dah kita tak boleh tahan lah. Kalau orang sebutkan tadi, yang berhormat Ustaz Tarmizi tadi sebutkan, yang bila cakap aja bohong. Saya ingat bukan sekadar itu sajalah, dengan janji-janjinya yang tidak ditepati, yang dimungkiri, yang kita bagi amanah kepada dia, khianat pula kepada kita. Walaupun dia tak ada kekuatan, dia bina sebuah, dia bergabung bersama-sama atas namanya perpaduan, dia buat kerajaan, tapi inilah sifatnya. Orang tak percaya dah. Saya ingat di luar pun pelabur-pelabur pun cukup takut dengan negara kita Malaysia dia, dengan macam-macam persepsi yang dia bina sendiri. Kalau di dalam sidang Dewan Rakyat, saya masih ingat lagi isu berkaitan dengan subsidi harga telur. Hari ini menteri cakap subsidi harga telur tidak diteruskan. Beberapa hari kemudian dia kata harga subsidi telur diberikan semula. Begitu juga isu berkaitan dengan beasiswa kepada pelajar-pelajar perubatan, farmasi dan juga dental, pergigian. Hari ini Menteri Tugas-Tugas Khas sebutkan bahawa beasiswa tidak disambung. Petang Menteri Kesihatan sebutkan sedang dikaji. Esok hari Ahad Perdana Menteri kata beasiswa ini disambung. Ini macam mana kerajaan, macam satu kerajaan bukan ada satu jemaah menteri ataupun ada kabinet. Hari Sabtu keluar kenyataan, hari Ahad dah boleh, dah buat keputusan, dah boleh bagi lagi. Ini memperlihatkan bahawa satu kerajaan yang, ya, kalau dia mengaku sebagai kerajaan flip-flop untuk buat keputusan, inilah kerajaan flip-flop. Kadang-kadang kita fikir bila dia mengaku, kerajaan mengaku dalam keadaan yang sebegini, pelabur-pelabur rasa-rasa berani nak melabur ke? Hari ini dia cakap macam ni, besok dia cakap macam ni. Kalau pelabur melabur bilion ringgit, saya ingat dia pun, sebab tu ditambah lagi dia kata dia nak mainkan persepsi bahawa PMX akan diturunkan selepas daripada Ogos. Ini akan menyebabkan negara kita, pelabur-pelabur takut untuk datang melabur. Sebab itu saudara yang semati sekalian, saya kira menjadi tanggungjawab kita. Teruk rakyat dah dengan ringgit yang jatuh, kuasa beli yang rendah, ekonomi yang teruk macam ni. Saya kira kita tidak boleh biarkan begitu. Sebab tu saya kira kesempatan di dalam pilihan raya umum ke-15 di peringkat 6 negeri ini, kalau kita menang Kelantan, kita menang Terengganu, kita menang Kedah, saya ingat itu insya-Allah benda biasalah rasanya. Tapi kalau kita boleh menang di negeri Selangor dengan kesungguhan, kerja kita yang betul-betul kerja kuat untuk menjatuhkan Pakatan Harapan Negeri Selangor, PHBN Negeri Selangor, ini akan menjadi satu referendum kepada kerajaan Putrajaya. Dan insya-Allah saya kira kalau kita menang di negeri Selangor yang gelombangnya sangat cantik dan peluangnya sangat baik, cuma kita ni nak memainkan, kita kena memainkan peranan. InsyaAllah saya kira kerajaan Putrajaya akan berubah. Jadi sebab tu saudara yang semati sekalian, saya melihat
Pilihan raya umum ke-15 peringkat negeri ini bukan satu pilihan raya yang mudah begitu, tetapi ianya adalah satu referendum daripada rakyat untuk menolak kepimpinan yang lemah, kekistokrasi dalam negara kita. Tahu kerajaan ini pun tak stabil mana tuan-tuan. Dalam dalam sidang rakyat, mereka sebagai contoh, DAP bila dia perli secara sinis JRS, GPS, mereka pun nampak belaga dah. Sebab tu saya katakan mereka ni satu kerajaan yang tidak stabil. InsyaAllah Perikatan Nasional kita mempunyai kekuatan yang lebih baik, kestabilan yang lebih baik daripada mereka. Sebab tu saudara-saudara yang semati sekalian, ini kerja kita untuk memenangkan terutamanya di Selangor. Saya dapat laporan dan daripada kajian-kajian sehingga pada hari ini Perikatan Nasional berada lebih daripada PHBN di negeri Selangor ni. Saya tak tahulah macam mana kalau sebelum mereka bina kerajaan dulu, dengan hoi-hoi yahoi, dengan sumpah, satu pihak dengan yo-yo-hoi yahoi, bertelagah di antara mereka. Hari ini mereka melihat katanya seolah-olah dia meletakkan big pictures, lupa dah dulu-dulu dengan saya ingat tak tahulah kalau saya nak sebut, kalau orang UMNO nak bagi undi kepada PH, kepada PH yang ada di EP dalamnya dengan macam-macam dulu yang disebutkan, yang kleptokrasi dan sebagainya, kleptokrasi dan sebagainya. Hari ini nak bagikan undi lagi, saya tak tahulah macam mana ni mereka ni. Tapi saya melihat UMNO yang bawah ni bagus. Saya ingat dia pun dah rapat dengan kita untuk memberikan sokongan. Yang masalahnya yang atas dia, yang bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, no Anwar, no DAP, akhirnya mereka bersama-sama. Saya tak berani dah nak katakan apa kategori, apa sifat orang yang begini ni, tapi itulah kenyataannya yang saya kira tugas kita untuk merubah kerajaan sebagai referendum kepada kerajaan pusat di Putrajaya. Jadi saudara yang semati sekalian, kalau kita sebutkan kerajaan pusat ini satu kerajaan yang lemah, saya ingat calon-calon yang daripada Perikatan Nasional yang kita cadang, yang kita letakkan sebagai calon untuk bertanding pada kali ini, calon-calon yang mempunyai pengalaman, calon-calon yang profesional sifatnya, termasuklah calon daripada Sungai Ramal, calon tuan-tuan ini yang pernah menjadi timbalan speaker di Dewan Undangan Negeri Selangor ini. Saya kira kita mempunyai kekuatan dan kita mampu mentadbir dengan lebih baik lagi. Saya ingat kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang sepenggal. Kerajaan PH kerajaan satu penggal. Kerajaan Datuk Seri Amiruddin Sahari ini kerajaan satu penggal. Kita bermula dengan kerajaan yang dulunya kita tidak ada apa gabungan. 2008 kita menang di negeri Selangor sepenggal, kemudian kita bina Kerajaan Pakatan Rakyat, kemudian sepenggal lagi kita menang Kerajaan Pakatan Rakyat. Pada peringkat awal itulah yang kita bina dasar yang kita lakukan di negeri Selangor. Masuklah program-program merakyatkan ekonomi negeri Selangor ketika Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar, disambung ketika Datuk Seri Azmin Ali sebagai Menteri Besar. Itu dasar-dasar yang kita buat, PAS bersama-sama dalam kerajaan pada ketika itu, dan kita tidak mengesampingkan kepelbagaian kaum dan kepelbagaian anutan agama. Hari ini daripada DAP dulu pernah keluar kenyataan bahawa kalau PAS terlibat di dalam pengurusan pentadbiran sebagai kerajaan, maka jadilah kerajaan-kerajaan Taliban. Saya ingat, tak tahu guna akal mana yang dia guna ni DAP ni. Terengganu, Kelantan tak ada pun jadi Taliban. Hatta walaupun Kelantan bukan negeri yang kaya, tetapi kita adalah negeri yang terbaik menguruskan soal kewangan, nombor satu dalam negara. Sebab tu saya ingat kita mempunyai kekuatan itu. Jadi saudara yang semati sekalian, baru-baru ni pula Lim Gang Eng sebutkan kalau PAS ataupun Perikatan Nasional memerintah negeri-negeri yang ada dalam negara kita, maka rumah-rumah ibadat akan dirobohkan. Kita duduk kat Selangor ini, kita perintah Selangor, PAS ada dalam negeri Selangor daripada 2008, dua penggal,
Tak ada satu kuil pun yang kita robohkan, tak ada satu rumah ibadah pun yang kita robohkan. Dan Islam juga diajar bahawa kita tak boleh robohkan. Sama ada rumah ibadah Islam, masjid ataupun surau, hatta yang bukan Islam. Kerana kita Islam meletakkan kesejahteraan kehidupan. Ini dia main cakap dengan gelombang hijau yang mereka beda, yang kita tak sebut pun gelombang hijau. Ini bahasa daripada DAP sendiri. Menakut-nakutkan orang Islam, menjadikan Islamofobia kepada orang-orang bukan Islam. Ini satu fitnah yang dilakukan kepada mereka, kepada Perikatan Nasional dan juga kepada PAS. Jadi saudara yang semati sekalian, kita berpengalaman di negeri Selangor dalam mengurus takbir, dan kita buat dasar-dasar kita yang saya kira sangat baik. Kerajaan PH yang ada sepenggal sebelum ini adalah hanya melakukan kesinambungan daripada apa yang telah kita lakukan dahulu. Hatta yang dikatakan penjajaran program-program Iktizam negeri Selangor ini pun saya lihat banyak kelemahan. Kalau nak kita bandingkan dengan program-program yang telah kita lakukan sebelum itu sebagai satu dasar, melihat kepada kepelbagaian kaum anutan agama, keadaan ekonomi, sosioekonomi dalam negara kita, bandar dan juga luar bandar yang menjadi pertimbangan kita, saya lihat apabila dilakukan dalam program-program yang penjajaran ini, saya lihat banyak kelemahannya. Mungkin saya boleh ambil beberapa contoh, seperti merakyat skim air percuma 20 liter padu pertama. Dulu kita bagi kepada semua meter individu di negeri Selangor ni. 1.6 juta meter individu menikmati 20 liter padu pertama air. Tak kira kat mana tempatnya. Elok jugalah katakan nak dijajakan. Bukan saya tak setuju. Elok dijajakan. Tetapi penjajaran itu, walaupun disebutkan penjajaran kepada B40 yang jumlahnya lebih kurang 650,000 meter individu di negeri Selangor ini, dengan kaedah untuk mendapatkan air percuma itu, pendaftaran dan sebagainya, yang saya kira menyusahkan juga rakyat, yang saya kira juga ejen-ejen dalam urus takbir kerajaan negeri ini tidak berfungsi dengan baik kerana tidak membantu pendaftaran-pendaftaran ini. Akhirnya dalam soalan di dalam dewan saya disebutkan lebih kurang hanya 300,000 sahaja yang menikmati 20 meter padu air pertama, 20 meter padu pertama air di negeri Selangor. Lebih kurang dalam 50% sahaja. Kalau 300,000 meter individu nak bandingkan dengan 1.6 juta dulu, dan kita mampu untuk daripada sudut kewangannya, saya kira ini sesuatu kelemahan, walaupun bunyinya penjajaran. Begitu juga dengan Mesir usia emas. Dulu kita bagi setiap kematian 60 tahun bagi usia emas RM2,500. Apabila Menteri Besar yang ni pada pengalihan lalu, dia hentikan pemberian RM2,500, diganti dalam bentuk katanya penjajaran RM100 setiap ulang tahun untuk shopping. Kena gasak di dalam sidang dewan, kena gasak dengan kawan-kawan, akhirnya diberikan semula RM500 untuk kematian, untuk uruskan jenazah ni, bukan untuk yang telah meninggal dunia. Kalau RM500, Alhamdulillah lah dapat. Kalau kena bandingkan, Kedah pun boleh bagi RM500 juga. Ini Selangor yang banyak duit ni, bagi RM500 tak cukup untuk uruskan. Sebahagian daripada rakyat di kawasan saya sebagai contoh, bila berlaku kematian, memang keluarganya tak mampu untuk menguruskan. Kita sebagai, kalau yang orang beragama Islam, biasanya kita punya kos tak terlalu tinggi, tapi yang bukan Islam ni kosnya memang terlalu tinggi. Jadi kalau dulu kita mampu lakukan dengan nama penjajaran, ia ini tidak dapat dilakukan semula seperti itu, saya kira ini satu kerugian kepada rakyat negara di negeri Selangor. Sebab kita mempunyai kekuatan kewangan. Jadi Alhamdulillah, semalam kita dah lancarkan tawaran Perikatan Nasional Selangor Baru kita bangkit. Yang kita kalau tonton baca ni, syarat dengan tawaran-tawaran yang bukan omong-omong kosong, macam
hari ini kita menang, apa tuan? Esok minyak turun. Saya ulang lagi. Tapi bukan macam orang yang bercakap itulah. InsyaAllah 2 bilion ini sesuatu yang saya kira doable, yang kita boleh buat dan dah kita pun lakukan dulu. Saya ingat almarhum Tan Sri Khalid dulu pernah sebutkan dalam perbincangan kita, dalam kekuatan reserve kita lebih daripada 3 bilion. Kalau tak tidak salah yang last kali itu dalam 3.45 bilion. Kalau kita tidak buat program-program rakyatkan ekonomi ni Selangor, termasuklah semua program yang ada tu, reserve kita 8 bilion di negeri Selangor ni. Sebab kita punya kekuatan, dan sebab tu saya rasakan yang kita buat, yang kita bincangkan dalam Perikatan Nasional ini adalah sesuatu yang kita boleh lakukan. InsyaAllah kita kalau sekarang ni yang pemberian air percuma pun hanya diberikan kepada B40, kemudian baru-baru ni disebutkan untuk pemberian kepada juga M40. Jumlah sebenarnya pun saya ingat tak sampai pun 50% daripada yang kita jangkakan. Pendapatan di bawah 5,000. Kalau kita diberikan mandat, insyaAllah dalam tawaran ini kita meletakkan kita akan berikan 20 liter padu air percuma kepada pendapatan isi rumah RM15,000. Sehingga kita mampu untuk lakukan itu. Begitu juga dengan tawaran-tawaran yang lain. Dulu masa saya jadi exco belia, saya buatkan insentif perkahwinan belia atas beberapa falsafah lah sebenarnya. Sebab apabila saya lihat kajian di negeri Selangor ini, sama ada di kalangan orang Islam ataupun bukan Islam, kita lihat beberapa isu yang berkaitan dengan kekeluargaan ataupun perkahwinan. Ada yang tidak berkahwin, ada anak, akhirnya anak aja dimangsa. Ada yang tidak mempunyai asas pun untuk pengetahuan untuk membina sebuah keluarga. Ada yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi pun nak membina keluarga. Jadi atas falsafah ini kita berikan insentif perkahwinan belia RM500, yang mana kita letakkan syarat supaya kadar perkahwinan ini lebih baik, kadar perceraian akan menurun, dan keluarga yang dibina ini keluarga yang lebih baik. Kita bagi RM500 dengan syarat perkahwinan mesti didaftarkan, dan kita berikan dalam bentuk tabungan supaya menjadi rangsangan bahawa bila berkahwin ni adalah juga sifat untuk menabung untuk masa hadapan ataupun berjimat-jimat daripada sudut ekonominya. Kita mampu untuk bagi RM500 beratus setiap tahun yang kita berikan. Bila kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih negeri Selangor ni, dihentikan program ini, kena gasak dengan sahabat kawan-kawan dalam kerajaan, dalam sidang dewan pun kena gasak, akhirnya diberikan semula RM300. Itu pun bila saya lihat kepada jawapan kepada soalan yang saya berikan di dalam dewan, dia hanya diberikan kalau kerajaan pada 2018, 2019 diadakan semula pemberian RM300. 2020 masih lagi, 2021 dah tak ada dah RM300 yang diberikan. Baru-baru ni saya ada pula terpandang dalam ucapan mantan ataupun caretaker Menteri Besar, dia sebutkan bahawa diberikan RM300. Bila saya cek rupanya 2001 dah tak ada, lepas tu dah tak ada dah. 2020 pun 44 penerima sahaja. Satu Selangor ni 44 orang yang berkahwin, 44 pasangan aja. Jadi saya ingat ini kelemahan daripada sudut tabir yang saya kira kita tak boleh lah nak biarkan kerajaan Pakatan Harapan BN yang ada pada hari ini untuk terus mentadbir negeri Selangor ini. Jadi saudara yang hormati sekalian, jadi saudara yang hormati sekalian, saya ingat ini tanggungjawab kita sebagai satu bentuk referendum kepada kerajaan yang ada. Saya ingat ada beberapa isu yang besar lah, yang mungkin ubah pun akan sentuh, yang saya melihat kepada the good governance, urus takbir yang baik. Saya ingat
apabila kita mengambil kerajaan negeri Selangor 2008 ni, kita menekankan walaupun Selangor adalah negeri yang mempunyai kekuatan kewangan yang baik, kita tak nafikan negeri termaju di dalam negara kita, tetapi kalau urus takbirnya tidak baik, sehingga kita terdedah kepada isu rasuah dan sebagainya, soal integriti dan sebagainya, ini bukan satu kerajaan yang baik. Sebab tu apabila kita mengambil kerajaan negeri Selangor ni pada 2008, kita sudah Tan Sri Khalid pun sudah memetakan bagaimana urus takbir yang baik yang kita nak perjuangkan. Bagaimana separation of power, kuasa eksekutif, kuasa legislatif, kuasa judiciary ini harus dipisahkan. Sebab tu saya ingat bila kita ambil alih kerajaan pada 2008, satu kejutan kerana tidak melibatkan ahli-ahli Dewan Negeri sebagai ahli majlis. Kita tak nak conflict of interest. Kalau dulu laporan yang kita sebutkan, bila ahli Dewan Negeri berada di dalam PBT sebagai ahli majlis, YDP pun tak berani nak bercakap apa. Akhirnya seperti manalah yang berlaku sebelum-sebelum ini, adun-adun yang kuasanya cukup besar, dan projek-projek yang ada di dalam PBT itu pun boleh dikuasai oleh setengah-setengah adun-adun. Yang ini kita tidak mahu berlaku begitu. Sebab itulah saudara yang hormati sekalian, urus takbir yang baik masih lagi menjadi hasrat kita apabila kita diberikan sebuah kerajaan. Kerana pada hari ini saya lihat urus takbirnya tidak baik. Kalau dulu kita pernah cakap ada di kalangan pemimpin PH sendiri yang membangkitkan soal apabila kleptokrasi 1MDB itu disebutkan sistem urus negara, kepimpinan dalam negara, isu 1MDB, pengurusi 1MDB mohon kepada Menteri Kewangan, Komite Kawan mohon kepada Perdana Menteri lulus, makna kuasa orang yang sama daripada pengurusi 1MDB, Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Kemudian saya ingat reformasi pun dah tak jalan sangat lah, tak ada berbunyi lah. Saya ingat reformasi cuma mengarut je, janji supaya tidak akan meletakkan Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Itu pun hanya sekadar omong-omong kosong aja lah. Saya ingat sekadar omong-omong kosong saja. Sebab tu saudara hormati sekalian, ini prinsip ataupun urus takbir yang harus sebenarnya kita perjuangkan. Sebab tu kalau baru-baru ini apabila Raja Petra Kamarudin dia upkan isu berkaitan dengan Selangor Maritime Gateway, dalam sidang pun saya sebutkan ini tidak seharusnya berlaku. Apabila kuasa eksekutif terlibat dalam campur tangan entiti yang bersifat business oriented, dia akan menyebabkan satu urus takbir yang tidak baik. Cikgu mungkin akan sentuh tu. Jadi sebab tu saya kira ini tidak seharusnya berlaku dalam negeri Selangor dan juga dalam negara kita. Jadi saudara hormati sekalian, saya kira itu yang saya nak sentuh pada hari ini. Tuan-tuan boleh lihat dalam tawaran Perikatan Nasional ini banyak program-program agenda 2 bilion yang kita jangkakan yang boleh dibelanjakan dan doable yang boleh kita lakukan, dan ini memberikan manfaat kepada rakyat. Dan insya-Allah soal urus takbir yang baik, soal good governance yang saya sebutkan tadi itu menjadi fokus kita, stabil, prihatin dan bersih, itulah yang kita perjuangkan. Jadi saudara yang hormati sekalian, untuk akhirnya kepada tuan-tuan semua, supaya saya mengharapkan tuan-tuan akan menjadi ejen. Hari ini lari-lari macam PMX pula lari masuk dalam Dewan. Bos sampai Palulah. Kehadiran Tuan Haji Syafi'i calon Sungai Ramal, insya-Allah semoga diberikan kemenangan oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi saudara yang hormati sekalian, bila calon dah sampai saya kena berhenti. Saya nak hentikan ucapan saya pada malam ini. Pantun juga boleh, Prof. Tapi pantun ni tuan-tuan dah biasa dengar dah. Tuan-tuan dah biasa dengar. Saya ambil pembayangnya, tuan-tuan cakap siapa punya pantun ni. Kalau tuan pergi memancing, takkan tak kenal. Hari ini pantun dia dah ubah, dah masuk dia kan. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa bawa umpan yang sedap. Boleh?
Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa bawa umpan yang sedap. Kalau pengundi tak nak kena kencing, jangan undi PHBN umdap. Jadi sekadar itulah untuk kita membuat pemilihan dalam pilihan raya umum ke-15 Peringkat Negeri nanti, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, undi Perikatan Nasional, insya-Allah kita mampu untuk buat sesuatu yang terbaik daripada kerajaan pada hari ini, dan kita bina Selangor baharu di negeri Selangor ini. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan Nasional. Dah tahu dia. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. PN Best. Selangor Baru. Kita bangkit. Takbir. Allahu Akbar.